أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Maksudnya, dengan nama Allah yang maha murah lagi maha mengasihani, bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Tuhan yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, dan yang telah mengatur keadaan makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya, dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Kemudian ia menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering, berubah warnanya kehitam-hitaman. Surah yang kita baca ni ialah suratul A'la, yang paling tinggi, yang maha tinggi, termasuk dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkatul Mukarramah, yang menekankan dalam perkara yang berkait dengan akidah, kepercayaan kepada rukun-rukun iman, khususnya beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain daripadanya. Surah ini dimulakan dengan menegaskan Tuhan yang maha tinggi, yang maha berkuasa lagi maha esa, bukan sahaja tidak sama dengan makhluk, bahkan maha suci dan daripada segala kekurangan. Menyatakan wahyu Al-Quranul Karim. Wahyu ialah ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul yang dibawa oleh malaikat, yang berakhir dengan Al-Quranul Karim, wahyu yang paling akhir. Tidak ada lagi wahyu selepas Al-Quranul Karim. Menyatakan Quran yang tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini menyatakan tentang nasihat yang baik, ajaran yang baik yang wajib diambil manfaat oleh orang-orang yang hatinya hidup, bukan orang-orang yang hatinya mati, yang tak ada hati perut, yang tak boleh menerima pengajaran. Hanya mereka yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, diberi hidayah untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini menyatakan dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan manusia, menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menjadi rezeki kepada manusia. Dan surah ini menyatakan jaminan Allah untuk memelihara Al-Quranul Karim, kitab yang sangat mulia, dan menyuruh kita supaya sentiasa mengambil faedah dengan petunjuk Al-Quranul Karim yang mengajar kita sentiasa takut kepada Allah, meninggalkan durhaka, meninggalkan jalan-jalan yang celaka, dan ditutup dengan mengingatkan kita kepada amal yang saleh yang memberi kebahagiaan di dunia dan khususnya kebahagiaan pada hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Ucaplah tasbih dengan nama Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan yang maha tinggi, paling tinggi, tidak ada siapa yang boleh mengatasinya, yang mempunyai sifat-sifat yang tinggi, yang mulia, yang besar. Tidak ada sifat kekurangan sedikit pun
pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang diucap oleh orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Kristian dan orang-orang musyrikin yang meletakkan nama-nama yang buruk bagi Allah Ta'ala. Orang Yahudi mengatakan Allah Ta'ala kedeku, Allah Ta'ala macam-macam. Orang Kristian pula kata Allah Ta'ala ada bini, ada anak. Orang Kristian. Orang musyrikin pula teruk lagi pada Yahudi dan Kristian, meletakkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Maka Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la, ucap tasbihlah dengan nama Tuhanmu yang paling tinggi. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bila baca ayat ni, Nabi terus sebut subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dalam hadis yang lain, sahabat tanya Nabi nak sebut dekat mana, Nabi kata sebut masa sujud. Masa sujud semayang, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Bacaan kita pada masa sujud subhana rabbiyal a'la adalah untuk menunaikan perintah di dalam ayat ini. Sabbihisma rabbikal a'la, maka kita baca masa sujud subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang paling tinggi, yang tidak ada apa pun yang boleh mengatasinya. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menjadikan seluruh makhluk, semua makhluk dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sama ada makhluk yang nyata yang dapat kita lihat, yang kasar, yang besar, yang halus, kuman yang kita tak nampak, malaikat dengan teropong, termasuklah makhluk yang gaib yang tidak boleh dikesan oleh apa-apa alat pun. Semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan kejadian yang indah, yang halus, yang rapi, mempunyai kedudukan yang tepat, yang tersusun, yang kita tak mampu nak fikir bagaimana indah dan baiknya tersusunnya kejadian Allah Ta'ala. Fasawwa, sesuatu yang disusun dengan baik, bertepatan dengan keadaan. Contohnya pasang surut laut, arus ke timur dan barat, tiupan angin ke utara dan ke selatan, membawa awan-awan yang terbang di udara, menurunkan hujan di negeri yang memerlukan hujan, menurunkan salji negeri yang beku, airnya dimasukkan dalam tanah, dialirkan melalui mata air, masuk ke sungai, turun ke laut, dihisap oleh kepanasan matahari, naik pula jadi wap, jadi awan, turun balik. Ini adalah diatur oleh Allah Ta'ala. Menjadi rezeki kepada manusia, kepada pohon kayu, kepada binatang, makan memakan di antara satu sama lain, tolak menolak di antara satu sama lain, diatur oleh Allah Ta'ala dengan kejadian yang indah. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan qadar dan ukurannya. Allah Ta'ala tentukan qadar dan ukurannya, berapa banyak, berapa panjang, berapa masa, lama masa, diqadarkan Allah Ta'ala dengan qadar yang baik. Fahada, maka dia memberi petunjuk, khususnya kepada manusia. Ini faedahnya ini faedahnya ini, faedahnya begini. Kepada binatang pula ditunjuk hidu boleh makan, tak boleh makan, racun, tak boleh racun. Binatang yang tak ada akal ditunjuk oleh Allah Ta'ala, hak ni boleh makan, ni tak boleh makan. Bahkan setengah binatang tu pula tahu pula hak ni jadi obat. Binatang dia cari hospital, dia berobat sendiri bila dia sakit. Dia tahu pohon kayu ni jadi obat, pohon kayu ni jadi obat untuk penyakit-penyakit dia. Ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Binatang yang halus, lebah yang terbang, mencari bunga jauh, berkilometer jauhnya, boleh balik ke sarang dia semula. Di mana dia tahu pohon ni jadi lilin, pohon ni jadi madu untuk manis. Ini khasiatnya begini, ditentukan oleh Allah Ta'ala.
dan diberi petunjuk kepada manusia pula untuk menggunakan bahan-bahan itu. Ada yang layak untuk dimakan, ada yang layak untuk jadi obat, bukan untuk makan. Ada yang layak untuk baja. Hak layak untuk baja ke makan ke darah juga. Jadi punah. Benda yang Tuhan buat untuk jadi baja, babi untuk jadi baja, kita pergi makan ke darah. Buat apa? Dadah candu untuk perubatan, kita jadi makanan. Lebih pada hak jadi gila, hilang akal. Agak ada tujuannya diproses jadi cuka untuk makanan manusia. Belum masak jadi cuka, belum togok dah. Gila jawab dia, hilang akal. Macam kita ambil buah kayu belum masak. Apa rasa buah kayu tu? Bukan rasa tak sedap, jadi penyakit pula. Begitulah bahan-bahan makanan yang tidak masak. Kita naklah terima petunjuk Allah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Wallazi akhrajal mar'a, dan dialah Tuhan yang mengeluarkan barang-barang makanan untuk binatang. Rumput, macam-macam jenis rumput, pohon kayu, macam-macam jenis pohon kayu, untuk jadi makanan kepada binatang-binatang itu. Dan binatang itu makan jadi daging, jadi susu, jadi mentega, jadi macam-macam, jadi minyak sapi. Daripada bahan-bahan yang diberi oleh Allah Ta'ala rezeki untuk manusia. Faj'alahu ghusa'an ahwa, lalu dia jadikan selepas menghijau jadi hitam. Daun kayu daripada hijau jadi kuning, luruh jadi hitam, jadi baja pula. Jadi hitam pula, jadi obat pula, macam-macam. Ini diatur oleh Allah Ta'ala yang maha bijaksana, yang wajib kita beriman kepadanya. Semua yang disebut ini adalah dalil-dalil, bukti-bukti ketuhanan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Wahdahu, esanya, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Bagi Allah kerajaan, semua kerajaan kena tunduk pada kerajaan Allah Ta'ala. Jangan kerajaan nak tunjuk pandang pada dia. Benda yang Allah Ta'ala buat sepadang, kerajaan pergi langgar. Kalau orang ramai langgar hukum Allah Ta'ala, punah ganuh, kerajaan begitu juga. Kalau langgar hukum Allah Ta'ala, kerajaan, pemimpin, penyokong dia punah ganuh juga. Kerajaan milik Allah Ta'ala, kepujian bagi Allah Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kejadian diri kita, rezeki kita, qadar rezeki kita, umur kita berada di bawah takluk pemerintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa in hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa. Maksudnya kami sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril sehingga engkau menghafalnya dan tidak lupa, kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan.
Sesungguhnya ia mengetahui segala keadaan yang patut berlaku, yang nyata dan yang tersembunyi. Dan kami tetap memberikan kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Oleh itu berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran. Kalau peringatan itu berguna, dan sudah tentu berguna, kerana orang-orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu, dan sebaliknya orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Dialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar azab seksanya. Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang saleh, dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, maka hal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebut di dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini, bahagian yang pertama daripadanya menunjukkan bagaimana Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan petunjuk ke jalan yang betul, jalan yang benar bagi diri manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dipelihara oleh Allah Ta'ala secara mukjizat, dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu membaca dan menulis, bagi meneguhkan kepercayaan bahawa Quran adalah daripada Allah. Maka Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis. Allah Ta'ala peliharakan Quran yang diwahyukan ini di dalam diri, dalam kepala ingatan hafazan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran ini, fala tansa, maka engkau tidak lupa sekali-kali. Engkau tidak lupa sekali-kali. Di sini hikmat Allah Ta'ala memerintah Nabi Ibrahim alaihi salam supaya meletakkan puteranya, anak lelakinya Ismail, di bumi Mekah untuk dilahirkan daripada zuriat keturunannya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih bumi Mekah Ummul Qura, ibu segala negeri dan kampung, bumi yang pertama yang dijadikan oleh Allah, terletak di tengah-tengah dunia. Tidak ada air, tidak ada apa-apa kemudahan. Binatang pun tak sanggup hidup di situ. Manusia tak pergi di situ. Di situlah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada manusia-manusia yang bertamadun. Masa itu sudah ada negara tamadun, negara maju, Parsi, Rom, China, India, Mesir dan lain-lain. Dijauhkan daripada penganut-penganut agama samawi, agama yang ada kitab, Yahudi dan Kristian. Yahudi dan Kristian tinggal di Palestin, jauh di masa itu. Tinggal di negeri-negeri yang jauh, sebahagiannya di Parsi, sebahagiannya di sebelah-sebelah Afrika. Jauh, dia tak pergi, padang pasir di situ. Di situlah dilahirkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tidak ada tempat belajar.
Tempat belajarnya tidak ada. Dilahirkan dengan sifat manusia yang sangat sempurna. Kelahirannya dikawal oleh Allah Ta'ala. Dimatikan ayahnya Abdullah, dimatikan ibunya Aminah, dijaga oleh Tokki dia, datuk dia Abdul Muttalib, dimatikan Abdul Muttalib. Abu Talib ambil alih dalam keadaan yang silih berganti. Dihantar kepada ibu angkatnya Halimatus Sa'diyah untuk menyusunya di padang pasir yang jauh. Hidup sebagai seorang manusia yang dipelihara bersih oleh Allah Ta'ala. Tak tahu baca, tak tahu menulis, tak ada tempat mengaji. Tetapi jiwanya bersih, akalnya bersih, dikawal oleh Allah Ta'ala. Kemudian dibacakan kepadanya Al-Quranul Karim. Wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, iaitu Al-Quran 30 juzuk. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tansa, engkau tidak lupa wahai Muhammad. Bila Jibril baca, terus ingat, lekat selalu dan tidak lupa. Ini satu perkara yang luar biasa. Dan ayat-ayat Quran ni ayat-ayat yang tak boleh direka oleh manusia. Orang Arab yang terkenal dengan pintar bercakap, pintar menulis. Ini orang Arab. Bab cakap, bab menulis. Orang Arab, orang Yahudi. Siapa hari ni? Kalau di bahasa satu tu berdebat, Arab dengan Yahudi lah berlawan. Dua-dua bangsa ni jenis petah bercakap dan menulis. Boleh menulis. Al-Quranul Karim tak boleh ditulis oleh manusia biasa. Tak boleh ditulis. Ahli-ahli pidato yang bijak tak boleh nak buat ayat macam Al-Quranul Karim yang terkandung di dalam ilmu, dalamnya ilmu dan petunjuk. Diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak lupa. Disebut dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, Nabi baca cepat. Bila Jibril baca, Nabi baca derah-derah, takut lupa. Wahai Muhammad, jangan cepat. Tuhan kata jangan cepat, bacalah perlahan. Baca slow-slow, jangan baca derah sangat. Memang kalau kita yang hafal Quran, takut kita lupa, kita baca cepat. Baca cepat takut itu Tuhan tegur Nabi, jangan baca cepat. Baca, dan Tuhan janji pada tansa, engkau tidak lupa wahai Muhammad. Illa ma syaa Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah, iaitulah ayat-ayat yang dinasahkan yang dinasahkan, yang dibatalkan hukumnya. Ada ayat yang dibatalkan hukumnya, di antaranya dalam perkara yang diharamkan. Yang diharamkan, Allah Ta'ala tidak haramkan sekaligus. Contohnya arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya wahai Muhammad berkenaan dengan arak dan judi. Beritahu kepada mereka arak dan judi ini ada manfaat dan ada mudarat dia. Dosa dan mudarat lebih besar pada manfaat. Bukan tak ada mudarat, tak ada faedah, ada faedah. Pusing-pusing minum arak hilang pusing. Tetapi penyakit lepas pada minum tu berat padahnya kepada tubuh badan kita, merosakkan tubuh badan, melemahkan akal. Pada akhirnya mudarat lebih besar. Judi ada faedah, boleh duit cepat, tetapi mudaratnya lebih besar. Kerana manusia tidak boleh mengawal nafsunya. Lepas menang, nak menang banyak lagi. Lepas menang, nak menang banyak lagi. Akhirnya kalah sampai licin. Itu akibatnya. Dan mengambil harta orang tidak dengan titik peluh, tidak dengan tenaga, mengambil dengan cara yang tak betul, dengan cara menyalahgunakan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Maka Tuhan turunkan ayat berkenaan arak dan judi
di mana manfaat mudarat lebih besar. Bila turun ayat ni, orang berjudi, orang minum arak lagi. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat yang berikut, wala taqrabus salata wa antum sukara. Ada dalam Quran ayat ni, jangan engkau hampiri semayang dalam keadaan mabuk. Dalam mabuk jangan semayang. Belum mabuk, tak apa lah. Maksudnya belum mabuk tu boleh minum arak lagi. Itu tahap dia. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi itu semua keji daripada amalan syaitan, jauhkan. Di sana ada ayat-ayat yang Tuhan turunkan yang menasahkan, membatalkan ayat-ayat yang dahulu. Di antaranya yang dilupakan. Tuhan jadikan Nabi lupa, tak ingat. Di antaranya yang dikekalkan dalam Quran, dikekalkan ayatnya dalam Quran. Di antaranya yang diingat, ada juga yang diingat ayat itu, tapi tak diamal lagi, tak ditulis dalam Quran, dibuang ber-Quran. Itu kita kena sedar. Illa ma sya Allah, malaikat mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang nyata dan apa yang tersembunyi. Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui berkenaan alam, berkenaan dengan hamba-hambanya, termasuk manusia ini. Kena sedar, tahunya Tuhan tu, dia tahu apa yang nyata, yang terang, yang ada pada diri kita, dan apa yang tersembunyi, yang ada pada diri kita. Yang tersembunyi, yang halus sangat, macam orang-orang mata, orang-orang otak, orang-orang telinga, orang-orang yang terlalu halus, nak tengok nak teropong pun tak nampak halus. Halus, berjota-jota saraf yang ada dalam tubuh badan kita ni. Ada orang yang kasar, ada orang yang halus sangat. Tuhan tahu semua. Termasuklah yang gaib, perasaan yang ada dalam diri kita tak boleh dikesan, Tuhan tahu semua. Pohon kayu, sepohon kayu Tuhan tahu. Daun dia berapa Tuhan tahu. Orang yang ada pada daun yang halus Tuhan tahu. Orang yang halus yang ada pada daun tu Tuhan tahu. Tiap-tiap orang daun Tuhan tahu mereka. Yang nyata, yang tersembunyi, itu dia ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lawan Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala ni tak boleh, tak terhingga ilmu Allah Ta'ala. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami mudahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mencapai segala kemudahan yang dikurniakan oleh Allah, khususnya di dalam hukum syariat. Hukum-hukum yang ada dalam hukum Islam adalah perkara yang mudah, perkara yang boleh kita buat. Semayang bukan payah semayang ni. Puasa tak ada orang mati dengan sebab puasa, tak ada. Zakat bukan rapah ropok habis harta orang, tidak, sikit dia ambil harta. Sedekah bukan banyak sangat, sedekah tu ambil sebahagian saja. Ada yang diwajibkan secara zakat, secara nafkah, dan ada yang disukarelakan. Jadi yang baki tu untuk cari harta untuk buat kebajikan, Tuhan mudahkan dengan segala kemudahannya. Makanan yang halal, makanan yang haram, semua yang halal adalah baik, semua yang haram mendatangkan penyakit. Semua yang diharamkan, daging babi, termasuklah bangkai, binatang yang tak disembelih, binatang yang tak disembelih diharamkan. Termasuklah yang memabukkan, diharamkan. Yang mendatangkan mudarat pada jasad diharamkan. Tapi dalam keadaan yang darurat, tak ada makanan, yang haram saja ada, dihalalkan mengikut qadarnya. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Maka sesiapa yang berada dalam keadaan darurat tidak menjadi dosa kepadanya. Allah Ta'ala itu maha pengampun, penyayang terhadap hambanya.
Artinya Allah Ta'ala mudahkan kepada kita dengan segala kemudahan yang mampu kita buat. Benda yang halal, yang baik, yang haram, yang tak baik, dah Tuhan buat benda haram. Tuhan buat benda haram tu kerana tak baik. Tuhan buat tu ada tujuan dia. Tujuan dia untuk jadi jadi baju. Ada Tuhan jadikan untuk jadi baju, bukan untuk makan. Ada dijadikan untuk membunuh kuman-kuman yang memudaratkan diri manusia, bukan untuk makan. Ni doknya tukar, dia jadikan makanan. Tu melanggar peraturan Allah Ta'ala. Fadzakir inna fa'atiz zikra, maka berilah peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya peringatan itu memberi manfaat dan memberi faedah, peringatan itu ialah Al-Quranul Karim. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, berilah peringatan dengan Quran kepada orang yang takut kepada amaran Allah Ta'ala. Beri peringatan dengan Al-Quranul Karim. Sebarkan ilmu Al-Quran kepada manusia supaya manusia ikut Al-Quran. Sayadzakkaru man yakhsha, akan menerima peringatan itu, akan mengambil manfaat daripada peringatan itu oleh orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang takut kepada Allah Ta'ala, bila mendengar Al-Quran akan ikut Al-Quran itu, kerana dia tahu Quran ini bukan cakap Nabi Muhammad, bukan cakap manusia, ini cakap Allah Ta'ala. Bukan cakap tok guru, cakap ustaz, ini cakap Allah Ta'ala. Cakap Allah Ta'ala. Contohnya Quran suruh tutup aurat, dia mahu ke orang suruh tutup aurat, dia mahu ke orang tu. Ini bukan cakap orang, ini cakap Allah Ta'ala. Tuhan larang minum arak, dia mahu orang larang minum arak, ini cakap Allah Ta'ala. Orang yang kenal Allah Ta'ala akan menerima pengajaran itu. Yang tak kenal Tuhan, lawanlah jawab dia. Wa tajannabuhal ashqa, dan akan menjauhkan diri daripada Quran itu oleh orang yang paling celaka. Yang paling celaka, yang paling celaka, iaitulah yang lawan Allah Ta'ala, macam iblis, laknatullah. Yang menjadi pengikut-pengikut iblis, laknatullah. Yang lawan Allah Ta'ala, alladhi yaslan naral kubra, yang menyalakan api neraka yang membesar. Dia menyalakan api neraka yang membesar. Dia sendiri menyalakan api neraka untuk dia. Kerana neraka ini untuk membakar dosa-dosa dan kejahatan yang dia buat. Bila dia buat dosa, buat kejahatan, dia sendiri yang buat kayu api neraka untuk diri dia. Dia yang menyalakan api neraka untuk diri dia sendiri, untuk membakar diri dia sendiri. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak mati dalam neraka dan dia tidak hidup dengan hidup yang sempurna. Dalam neraka tu seksa lah macam mana pun, hangus macam mana pun, tak mati. Tak mati dah dalam neraka. Kalau atas dunia ni, kalau terbakar, kalau teruk, mati. Dalam neraka tidak. Tidak, berada dalam keadaan yang sangat seksa, dibakar dalam keadaan tidak mati, wala yahya, dan tidak boleh hidup dengan sempurna, tak boleh hidup dengan nikmat, hidup dalam keadaan yang sangat sakit di dalam neraka itu. Ini amaran Allah. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang membersihkan dirinya. Orang-orang yang membersihkan diri dia. Kalau dia buat dosa, dia membersihkan diri dia. Ada kufur, ada syirik, dia membersihkan diri dia. Membersihkan diri dia. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia ingat kepada Tuhan. Dia ingat kepada Tuhan. Ingat dengan hati dan ingat dengan lidah. Ingat dalam hati pada Allah Ta'ala, sebut dengan lidah akan nama-nama Allah Ta'ala, berdoa, bertasbih, mohon pertolongan. Fasalla, lalu dia bersembahyang. Dia bersembahyang, dia menunaikan ibadat, menghadap Allah Ta'ala, berhadap pada Allah Ta'ala, minta tolong pada Allah Ta'ala, kerana dia sedar diri dia tak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Diri dia adalah hamba Allah Ta'ala, bukan saja dijadikan Allah Ta'ala. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan Tuhan kata kamu
kamu ni wahai manusia semuanya, tu'thirunal hayatad dunya, kamu lebih mementingkan kehidupan di dalam dunia ini. Padahal kehidupan di dalam dunia ini sementara waktu sahaja. Walaupun umur kamu 1000 tahun macam umur Nabi Nuh. 1000 tahun umur Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah mati berapa ribu? Tak tahu berapa puluh ribu tahun Nabi Nuh mati. Menunjukkan umur dia 1000 tahun. Duduk dalam kubur puluh ribu tahun. Menandakan bahawa 1000 tahun umur Nabi Nuh alaihi salam itu terlalu pendek dalam kehidupan dunia. Macam mana kita umur yang 20 tahun mati aksiden, 30 tahun kena darah tinggi dah ping ke bawah. Hak panjang umur sampai 70, 80, 90 jarang, 100 tahun jarang sangat. Bagaimana yang umur itu dibanding dengan ribu-ribu tahun di dalam kubur yang selama di hari akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bukan kamu mementingkan kehidupan dunia, kamu tak gunakan dunia ini untuk akhirat. Tuhan jadikan kita hidup di atas dunia ini, gunakan segala nikmat yang ada atas dunia ini untuk beribadah, untuk buat baik bagi negeri akhirat yang kekal selama-lamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa, sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lama. Akhirat itu lebih baik daripada dunia, kekal selama-lama. Maka gunakan segala nikmat yang ada di atas dunia ini untuk akhirat. Ada orang tu kalau kita cara ke akhirat ni tak cara ke dunia, dia kata memang kita kena sedar kita kena duduk atas dunia lah, dia duduk akhirat selalu. Tuhan tak jadikan kita terus akhirat selalu, tidak, mesti atas dunia. Dunia ni lah tempat untuk persediaan untuk hari akhirat. Segala degup jantung, nadi, gerak-geri kita gunakan untuk akhirat. Yang diharuskan, meninggalkan yang diharamkan, berbuat yang haram, beristighfar pada Allah Ta'ala untuk hari akhirat. Kadang-kadang pahala tu dapat dengan istighfar, dosa tukar jadi pahala dengan istighfar. Buat pahala dengan berlipat kali ganda pahalanya. Inna hadha lafi suhufil ula, sesungguhnya perkara ini disebut di dalam kitab-kitab zaman dahulu. Bukan saja disebut di dalam Al-Quranul Karim, bahkan disebut di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa, di antaranya yang kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam, yang diketahui oleh orang Yahudi, yang diketahui oleh orang Kristian, yang diketahui oleh orang Hindu, yang diketahui oleh orang Buddha, yang diketahui oleh penganut berbagai-bagai agama, yang mewarisi ajaran nabi-nabi masing-masing yang sudah dipindah dan diubah. Quran membetulkan semula, kerana ajaran nabi-nabi zaman dahulu ini telah diselewengkan. Quran membetulkan balik. Sebahagian daripadanya ada dalam kitab-kitab zaman dahulu, di antaranya supaya berbuat baik, meninggalkan yang jahat. Cumanya menyeleweng, syirik, mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Quran membetulkan balik, iaitulah dengan tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.